Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Anda sedang menonton Buletin Pagi 16 Mei. Tajuk utama pagi ini, polis buru suspek memandu lawan arus sebabkan kematian di Jambatan Pulau Pinang. Ingkar larangan solat tarawih di masjid, 7 sekeluarga di Indonesia dijangkiti COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis kini mengesan suspek didakwa memandu lawan arus sehingga menyebabkan seorang maut dan seorang lagi cedera di Jambatan Pulau Pinang semalam. Dalam kejadian berkenaan, mangsa Muhammad Hafiz Bakri 31 dan Lim Kartian 34 tahun sedang menunggang motosikal sebelum dilanggar kereta terbabit. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Asisten Komisioner Syafiq Abdul Samad berkata, hasil siasatan mendapati pemandu itu memandu secara melawan arus dari Plaza Tol Jambatan Pulau Pinang menuju ke arah Lebuh Raya Utara Selatan plus arah selatan. Selepas pemandu berkenaan melanggar kedua-dua penunggang motosikal, dia terus melarikan diri. Mangsa Muhammad Hafiz meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala Kartian cedera pada bahagian kaki kiri. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Seberang Jaya HSJ untuk bedah siasat dan rakannya dibawa ke hospital sama untuk rawatan lanjut. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kemalangan itu diminta tampil membantu siasatan. Polis Diraja Malaysia PDRM menawarkan diskaun hingga 50% bagi bayaran saman terpilih yang dibuat secara dalam talian selama 4 hari bermula 18 hingga 21 Mei ini. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Azizman Alias berkata, diskaun itu ditawarkan kerana memahami kekangan kewangan dihadapi orang ramai susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan persediaan menyambut Aidilfitri. Menurut beliau, dalam satu kenyataan, pembayaran saman dalam talian itu perlu dibuat menerusi portal rasmi MyEG dan relax.com. Pihaknya juga akan membuka kaunter perkhidmatan membabitkan pembayaran saman serta pembekalan dokumen kemalangan di semua ibu pejabat polis daerah dan kontingen secara berperingkat mulai 18 Mei. Kontingen polis negeri serta waktu kaunter beroperasi seperti dalam jadual yang tertera. Jelas Datuk Azizman, ia bertujuan memudahkan orang ramai menjelaskan bayaran saman dan pembekalan dokumen berkaitan kes kemalangan bagi tuntutan insurans. Justru orang ramai yang ingin berurusan di kaunter diminta mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang ditetapkan. Baik, Kerajaan Selangor mengumumkan bantuan khas kewangan RM1,000 secara one-off kepada kaki tangan awam grade 56 ke bawah yang akan mula disalurkan pada 9 Jun depan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, bantuan tanda terima kasih itu turut meliputi pihak berkuasa tempatan PBT, Badan Berkanun Negeri dan anak syarikat kerajaan negeri. Kerajaan Negeri Selangor ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan berbanyak-banyak penghargaan kepada semua pejabat-pejabat awam, datuk-datuk bandar, yang dipertu majlis, pegawai daerah, terutamanya mereka yang mengendalikan pusat-pusat kuarantin dan terlibat aktif dalam pengekangan wabak COVID-19. Mengucapkan tambahnya, ahli-ahli Majlis Permuafakatan kampung-kampung di 371 kampung tradisi turut menerima manfaat RM300 secara one-off. Untuk masjid, seorang nazir, 2 imam, 2 bilal dan 2 siak akan menerima RM400 seorang. Manakala untuk surau pula, pengerusi, 2 imam, seorang bilal dan siak akan menerima RM300. Jumlah keseluruhan bantuan untuk masjid dan surau adalah sebanyak 4.171 juta yang akan dibayar sebelum Hari Raya Aidilfitri.
Tan Sri Muhyiddin Yassin mendoakan semua rakyat Malaysia dilindungi daripada COVID-19 dan diberi kekuatan, kecekalan serta kesabaran dalam menghadapi dugaan mencabar itu. Perdana Menteri menzahirkan perkara terbabit dalam satu kenyataan sempena ulang tahun kelahirannya yang ke-73 menerusi laman sosial Facebook beliau. Sambil merakamkan penghargaan dan terima kasih atas segala ucapan selamat serta doa sempena ulang tahun kelahiran beliau, Perdana Menteri turut berharap negara dan rakyat berbilang kaum akan sentiasa hidup harmoni, bersatu padu dan sayang menyayangi. Selain itu, Tan Sri Muhyiddin mendoakan agar rakyat Malaysia diberikan kesejahteraan serta menikmati kesenangan hidup di dunia dan akhirat. Terdahulu, beliau yang dilahirkan pada 15 Mei 1947 menerima ucapan selamat sempena ulang tahun kelahiran daripada segenap lapisan masyarakat. Seterusnya, umat Islam dinasihatkan supaya melaksanakan perintah berkurung di rumah sendiri pada sambutan Aidilfitri kelak. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, sambutan perayaan secara tertutup seperti itu sememangnya tidak pernah berlaku sebelum ini, namun ia sekurang-kurangnya dapat melindungi ahli keluarga dan masyarakat daripada jangkitan COVID-19. You can have the curfew in your own home, for example, to make sure there's no outsiders coming from outside to your home. So you start the curfew at your home. So this is a good initiative if you can do that. But even family members, are coming back from, from a red zone, for example, you need to take precaution. So you need to protect the elderly, you need to protect the OKU, and you need to protect those who have comorbidities, for example. So this is something that you can do, curfew your own home and perhaps stop visiting from one home to another. Mengulas lanjut, beliau berkata ibu bapa mungkin boleh mencadangkan supaya anak mereka tidak pulang meraihkan sambutan perayaan jika ruang rumah terhad. Tambahnya, mereka masih boleh berkomunikasi melalui sidang video. Dan bagi memastikan amalan penjarakan sosial di samping mengambil langkah awal mengawal pergerakan orang ramai, Jabatan Mufti Perlis memutuskan tiada solat sunat Aidilfitri di masjid atau surau di seluruh negeri itu tahun ini. Sebaliknya, penduduk Perlis diminta menunaikannya bersama ahli keluarga masing-masing di rumah. Keputusan diumumkan berpandukan garis panduan sambutan Aidilfitri di negeri itu dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Garis panduan berkenaan dilaporkan sudah mendapat perkenan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulail. Ia dibuat setelah mengambil kira dan mempertimbangkan pandangan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis dan Kementerian Kesihatan. Lebih 1,000 pekerja dan peniaga pasar burung Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ di Batu Berendam Melaka diarah menjalani saringan COVID-19 di Klinik Kesihatan Batu Berendam semalam. Hal yang demikian menurut Exco Kesihatan dan Antidadah Negeri Melaka, Rahmat Mariman, ekoran seorang pekerja di pasar berkenaan disahkan positif COVID-19 Khamis lalu. Tambah Rahmat, lelaki berusia 30-an itu disahkan positif selepas menjalani ujian kumpulan bersasar yang dilakukan secara rawak oleh Jabatan Kesihatan Negeri ke atas 326 peniaga pada 11 Mei lalu. Susulan itu, Jabatan Kesihatan Negeri sudah mengarahkan pasar ayam tempat lelaki terbabit bekerja supaya ditutup manakala lot perniagaan lain masih dibenarkan beroperasi seperti biasa. Siasatan awal mendapati pesakit berkenaan tiada kaitan dengan mana-mana kluster pasar burung seperti di Selayang dan Kuala Lumpur, memandangkan peniaga-peniaga di pasar berkenaan tidak mengambil bekalan di kawasan itu. Sehubungan dengan itu, Pejabat Kesihatan Daerah Melaka Tengah telah melaksanakan tindakan kawalan termasuk penutupan sementara ruang niaga terbabit bagi tujuan disinfeksi dan pemutusan rantaian jangkitan. Pihak MPHTJ juga akan melaksanakan kerja-kerja pembersihan selaras dengan penutupan rutin pasar burung pada 15 Mei 2020 iaitu hari ini.
Beliau bagaimanapun menafikan dakwaan ada mengeluarkan arahan kepada mereka yang ada berkunjung ke pasar itu dalam tempoh seminggu ini untuk turut menjalani saringan. Sebaliknya, ujar beliau, arahan hanya dikeluarkan kepada peniaga dan pekerja pasar sahaja dan kerja-kerja Nyah Cemar juga sudah dilakukan semalam. Dalam pada itu, seramai 2,156 individu membabitkan 1,557 individu warga tempatan dan 599 warga asing dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD Pasar Jalan Osman Petaling Jaya, Selangor sudah melakukan ujian saringan. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Nik Izani Muhammad Faisal berkata, ujian saringan di zon A, B dan C sudah selesai 100% dan sedang menunggu keputusan saringan. Dalam satu kenyataan, ACP Nik Izani berkata sebanyak 1,300 keputusan saringan sampel COVID-19 diterima dan hanya seorang individu didapati positif. Pesakit adalah seorang wanita tempatan berusia 28 tahun dan mempunyai hubung rapat dengan 4 ahli keluarganya. Pesakit itu sudah dibawa ke Pusat Kuarantin Taman Expo Pertanian Malaysia MAIPS Serdang, manakala 4 ahli keluarganya pula masih menunggu keputusan ujian saringan. Orang ramai boleh menghubungi bilik gerakan PKPD Pasar Jalan Osman di talian tertera yang beroperasi 24 jam. Pihaknya menasihatkan penduduk yang terbabit dengan PKPD supaya terus bersabar dan sentiasa memberikan kerjasama sepenuhnya kepada semua agensi terbabit. Sementara itu, seorang lelaki warga asing yang melarikan diri melalui pagar kawat duri di kawasan yang diperketatkan kawalan secara pentadbiran di Jalan Pasar Pudu, Ibu Negara diberkas polis. Lelaki berusia dalam lingkungan lewat 20-an itu sempat berlari masuk ke dalam pusat beli belah Pudu Plaza melalui pintu masuk utama selepas mengelak pemeriksaan suhu badan oleh pengawal keselamatan pusat beli belah berkenaan. Lelaki terbabit dikesan dalam keadaan mencurigakan sebelum berlari memasuki Plaza Pudu bagi mengelak diperiksa. Menyedari kejadian, 2 anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi mengejar lelaki berkenaan sambil menjerit meminta bantuan orang ramai memberkas lelaki itu. Tidak berapa lama kemudian, lelaki terbabit dapat diberkas oleh kaki tangan Plaza Pudu sebelum diserahkan kepada polis. Salah seorang anggota polis yang turut berada di lokasi kejadian menyatakan lelaki itu cuba mengelak daripada menjalani saringan pemeriksaan COVID-19 yang dibuat oleh kaki tangan Kementerian Kesihatan. Tindakan melarikan diri dipercayai kerana bimbang bakal ditahan oleh penguatkuasa Jabatan Imigresen selepas tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan sah serta menyalahgunakan pas lawatan sosial. Bantuan sebanyak RM135 juta disalurkan melalui program Musaadah COVID-19 hasil inisiatif pelbagai agensi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, inisiatif yang dilancarkan sejak 2 bulan lalu itu meliputi penerima di seluruh negara termasuk dalam kalangan bukan Islam. Tambah beliau, antara agensi yang terbabit, Jabatan Wakaf Zakat dan Haji, Jauhar serta Yayasan Wakaf Malaysia YWM serta Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Antara penerima bantuan ialah golongan asnaf, fakir miskin dan golongan terkesan akibat COVID-19 termasuk petugas barisan hadapan. Dengan memberi pelbagai golongan negeri di mana termasuk orang asli, bahkan sebahagiannya juga kepada non-Muslim. Tujuannya tak lain tak bukan kerana kita memahami konsepnya tak mahu manusia atau orang ramai mati kelaparan di negeri Malaysia ini. Dan kita nak sekurang-kurangnya ada makan dan minum. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan bantuan musaadah COVID-19 menjelang Aidilfitri kepada golongan asnaf di Pejabat Baitul Mal Nilai Negeri Sembilan. Hasil kerjasama Perbadanan Baitul Mal dan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan itu juga berjaya menyantuni pelbagai golongan yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19 di negeri itu. Sebagai tambahan, MAINS memperuntukkan hampir RM6 juta bagi membiayai pelbagai bantuan yang disalurkan.
Cuti perayaan bagi semua pengarah negeri dan timbalan pengarah negeri Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM akan dibekukan. Ketua Pengarah JBPM Datuk Muhammad Hamdan Wahid berkata, cuti sempena 3 perayaan utama yang disambut pada hujung bulan ini dan awal bulan depan hanya diluluskan kepada 20% atau kira-kira 3,000 daripada 15,000 anggota dan pegawainya. 3 perayaan utama itu adalah Hari Raya Aidilfitri, Pesta Keamatan dan Hari Gawai Dayak. Menurut Datuk Muhammad Hamdan, 16 pusat gerakan operasi di peringkat negeri dan pusat pengurusan operasi akan diaktifkan pada 18 hingga 31 Mei ini. Ia bagi melaksanakan dan memantau 2 gerakan operasi di seluruh negara iaitu OP Raya dan OP COVID-19. 12,000 lah on duty. Dan mereka ini bekerja secara shift 12 jam. Dan sekiranya kita perlu untuk susun semula tenaga, kita mungkin panggil balik orang yang off. Sekarang ini, even pengarah negeri, timbalan pengarah negeri, kita tak benarkan cuti kali ini. Kerana mereka pun tidak boleh rentas negeri. Dan pada masa yang sama juga, mereka tidak dibenarkan untuk berhari raya. Jadi mereka akan bertugas pada ketika ini. Sempena musim perayaan juga, beliau menasihatkan supaya orang awam menjaga aspek keselamatan kebakaran dan kemalangan di jalan raya serta air. Jadi oleh kerana besar impaknya, selepas hasilnya pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. 7 sekeluarga di Indonesia disahkan positif COVID-19 selepas jangkitan dipercayai berpunca daripada ketua keluarga yang bersolat sunat tarawih di masjid. Menurut media tempatan, keluarga berkenaan yang menetap di Joyontakan, Solo itu terdiri daripada 4 lelaki dan 3 wanita termasuk kanak-kanak berusia 2 tahun. Ujian swab menunjukkan kesemua mereka positif apabila ketua keluarga itu mula mengalami gejala. Keluarga itu dilaporkan dirawat di Hospital Bung Karno dan pihak berkuasa kini sedang mengesan punca penularan wabak di masjid dan kontak rapat lelaki itu. Sebelum ini, Majlis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa supaya masyarakat beragama Islam di negara itu tidak menunaikan solat di masjid, termasuk solat Jumaat dan Tarawih. Bagaimanapun, arahan itu tidak dihiraukan penduduk setempat menyebabkan penularan wabak itu di Indonesia semakin membimbangkan. Di Papua, Indonesia pula, seorang juruterbang wanita maut selepas pesawat ringan yang dipandunya terhempas di Tasik Sentani ketika mahu menghantar alat ujian pantas COVID-19 di sebuah desa terpencil di Indonesia. Wanita warga Amerika Syarikat Joyce Lynn, 40 tahun, baru saja memulakan penerbangan dengan pesawat Kodiak menuju ke Mamit apabila dia membuat laporan kecemasan. Pesawat itu terhempas ke dalam tasik dan mengorbankan Joyce serta-merta. Untuk rekod, Indonesia sehingga kini mencatatkan 15,000 kes COVID-19 dengan 1,000 kematian. Sementara itu, di Singapura, semua masjid kekal ditutup pada Aidilfitri berikutan sambutan perayaan itu masih dalam tempoh perintah pemutus rantaian atau perintah kawalan pergerakan yang dikuatkuasakan oleh Republik berkenaan. Menurut Majlis Ugama Islam Singapura MUIS, umat Islam disaran menyambut Hari Raya di rumah masing-masing bersama anggota keluarga yang tinggal di rumah yang sama. Mereka juga boleh menyertai takbir secara langsung menerusi stesen radio Melayu atau secara dalam talian melalui laman Facebook masjid tempatan. Selepas solat Aidilfitri di rumah, khutbah Hari Raya pula akan disiarkan secara langsung menerusi radio dan beberapa saluran dalam talian. Ini adalah kali pertama ia dilakukan seumpamanya di Singapura. Umat Islam juga diingatkan supaya mematuhi larangan perhimpunan di tempat awam dan persendirian serta mengelak daripada tradisi kunjung-mengunjung dan berkumpul sempena sambutan Aidilfitri. Seterusnya, Jepun menyenaraikan Meksiko dan 12 negara lain dalam senarai larangan kemasukan berkuat kuasa Sabtu ini dalam usaha membendung wabak COVID-19. Turut tersenarai ialah Azerbaijan, Bahamas, Cape Verde,
Colombia, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea-Bissau, Honduras, Kazakhstan, Maldives, Sao Tome dan Principe serta Uruguay. Menurut Perdana Menterinya Shinzo Abe, pelancong asing termasuk penduduk tetap yang pernah ke negara berkenaan dalam 2 minggu dari tarikh ketibaan juga tidak dibenarkan masuk ke Jepun. Kementerian Luar Jepun pada Selasa lalu menaikkan tahap nasihat perjalanan untuk 13 negara ke tahap 3 kedua tertinggi dan menggesa rakyat tidak melakukan perjalanan ke negara terbabit. Setakat ini 100 negara sudah disenarai hitam termasuk Amerika Syarikat, China dan seluruh Eropah. Kedatangan pelawat asing ke Jepun merudum lebih 90% dalam beberapa bulan kebelakangan ini sekaligus memberi tamparan hebat kepada negara ekonomi ketiga terbesar di dunia itu. Sementara itu, angka kematian akibat wabak COVID-19 seluruh dunia sudah mencecah 307,982 orang. Sementara jumlah individu yang dijangkiti wabak itu di seluruh dunia sudah mencecah 4,617,080 orang. Amerika Syarikat terus kekal sebagai negara merekodkan kes tertinggi iaitu 1,481,834 kes positif dengan 88,396 kematian. United Kingdom mencatatkan angka kematian kedua tertinggi dengan 33,998 orang. Itali pula merupakan negara ketiga tertinggi mencatatkan kematian iaitu 31,610 orang. Negara lain yang mencatat lebih 27,000 kematian adalah Sepanyol dan Perancis. Selain Britain, Sepanyol dan Itali, Rusia turut mencatatkan lebih 200,000 kes positif. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke berita sukan. Bergu campuran Chan Peng Soon Goh Liu Ying akan menjadi pemain profesional pertama dipanggil menyertai latihan skuad kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Ia selepas Persatuan Badminton Malaysia BAM mengumumkan akan menjemput pemain profesional yang hampir pasti layak ke Olimpik Tokyo berlatih di ABM. Menurut pengarah kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia BAM Wong Chung Han, berdasarkan kedudukan ranking terkini gandingan itu, mereka hampir pasti mengesahkan slot ke Tokyo 2020. Sebelum Persekutuan Badminton Dunia BWF menangguhkan semua kejohanan susulan pandemik COVID-19, Peng Soon dan Liu Ying berada di kedudukan ke-7 ranking dunia. Menurut Presiden BAM Datuk Seri Muhammad Nurza Zakaria, dalam satu kenyataan minggu lalu, pemenang pingat perak Sukan Olimpik Rio 2016 itu akan dijemput menjalani latihan 2 kali seminggu bermula pertengahan Julai depan. Dan sebaik mereka mengesahkan tempat ke Olimpik Tokyo, Peng Soon dan Liu Ying akan dijemput menjalani latihan secara sepenuh masa di ABM. BAM turut mempertimbangkan untuk memanggil bergu lelaki profesional yang juga pemenang perak Olimpik Rio 2016, Goh Vishem Tan Wee Kiong, untuk berlatih bersama. Walaupun berada di kedudukan ke-14 dunia dan kelayakan ke Olimpik, namun Vishem Wee Kiong dilihat berpeluang menyertai pasangan kebangsaan Aaron Chia Soh Woo Yik dalam kelompok 8 terbaik dunia. Baik, sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin dikongsikan, email ke news@tv3.com.my. Dengan itu, sekian Buletin Pagi. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali, dan buat semua guru dan tenaga pengajar di negara ini, kami di Bilik Berita TV3 ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada anda semua. Terima kasih atas didikan dan dedikasi anda dalam membentuk modal insan berkualiti selama ini. Salam hormat. Assalamualaikum.